Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah beberapa jalan alternatif ya, untuk kita menguruskan harta kita selepas mati. Maknanya Nabi tidaklah memberitahu bahawa hak inilah yang paling afdal sekali. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah wasiat. Tak. Nabi tak kata yang paling afdal hibah. Dan Nabi tak bagi tahu yang paling afdal faraid. Walaupun faraid itu disebutkan di dalam Quran dengan ayat yang di antara ayat-ayat syariat yang paling jelas. Jadi kerana apa? Kerana syariat meraihkan kemaslahatan manusia. Maknanya ada banyak perkara yang menjadi kesesuaian dalam kehidupan manusia. Tak semestinya satu jalan, terutamanya apabila melibatkan urusan duniawi ini, hanya satu jalan sahaja tetapi banyak jalan. Sebab itu apabila kita melakukan transaksi kita dekat luar, sama ada kita nak beli boleh, sama ada kita nak sewa boleh. Ni kalau sewa tak ada, payah jugalah. Contoh kita nak pergi ke Langkawi, nak naik kereta, takkan nak bawa kereta dari sini. Lepas tu nak sewa rumah, takkan nak kena beli rumah. Kalau kita duduk tempat jauh, tiba-tiba kita nak kerja dekat tempat yang jauh, takkan kita nak beli rumah terus. Jadi kat situ ada wasilah-wasilah yang boleh untuk kita menyelesaikan kehidupan kita ini mengikut kesesuaian dia. Demikian juga pengurusan harta selepas mati ini ada penyelesaiannya, yang mana yang paling banyak bawa maslahah. Yang paling bawa maslahah adalah yang paling membawa kebaikan kepada keluarga kita selepas kita mati. Jadi sebagaimana yang kita maklum dalam ibadah ini, dia ada keutamaan dia. Keutamaan apa dia? Fadilat yang besar apabila kita nak solat berjemaah ni, fadilat yang paling besar adalah solat subuh berjemaah. Dan kemudian dia ada dia punya keutamaan dan keutamaan dia. Demikian juga puasa paling afdal sekali, puasa apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Solat sunat yang paling afdal sekali apa dia? Solat tahajud. Jadi itu keutamaan. Tetapi apabila melibatkan pengurusan harta ini, dia tak adalah fadilat-fadilat yang paling besar, tetapi dari sudut kan amalan tu, tetapi fadilat yang paling besar adalah membawa maslahah kepada kita. Jadi kalau sesuai adalah wasiyah, maka kita pilihlah wasiyah. Kalau hibah itu yang membawa manfaat, maka hibahlah yang menjadi pilihan. Dan demikian juga faraid. Faraid ini para ulama bincang, kalau misalnya si mati itu tak dan nak menguruskan harta dia, tak dan nak menguruskan harta, jadi siapa yang menentukan? Yang menentukannya adalah syariat dan orang di kalangan ahli waris. Jadi kalau si mati tak dan, tiba-tiba meninggal disebabkan aksiden, meninggal disebabkan apa? Covid, kan ramai tak dan, ataupun saja tak buat pengurusan tu, tak plan apa-apa, tiba-tiba meninggal. Jadi yang menyelesaikannya adalah faraid dan ahli waris yang ada. Bila ahli waris ini, dia adalah hak-hak mereka ini. Kalau mereka nak lepaskan pun boleh, kalau mereka nak harta mereka pun boleh. Tetapi adakah itu menjadi penyelesaian yang kita
bincangkan masalah-masalah sekiranya kita tak uruskannya dengan baik. Jadi ada peluang kita uruskannya dengan baik. Sebab bila kita tak uruskannya, dia akan membawa impak lah. Dia membawa impak. Contohnya kita ada rumah, dan rumah kita ni mahal lah. Kita dah kerja teruk, kita buat rumah di atas tanah yang kita beli, dan rumah pula kita buat dengan elok dan sebagainya, yang mana selama kita bekerja tu kita bayar bank dekat situ lah, kita punya sebahagian daripada gaji kita tu. Yang mana bila kita ni meninggal, adalah isteri kita duduk dekat situ ataupun anak kita duduk dekat situ. Namun apabila apabila berlaku kematian dan kita tidak plan apa-apa pun terhadap harta kita, maka dia tertakluk kepada faraid. Jadi siapa yang kita tinggal? Isteri kita. Dan isteri kita ni, kalau kita ada anak, akan dibahagikan sesama anak. Kalau kita ada ibu, akan dibahagikan sesama keluarga itulah. Dan tiba-tiba masing-masing nak menuntut hak. Yang asalnya masing-masing ahli waris boleh menuntut hak. Ibu boleh, ibu kita boleh menuntut, ayah kita boleh menuntut, anak kita boleh tuntut. Kalau anak perempuan ada, anak lelaki tak ada, tinggal anak perempuan seorang, maka dia boleh pergi kepada adik-beradik kita. Jadi rumah yang kita tinggalkan tu, mungkin harga yang aset yang paling berharga sekarang ini mungkin dulu lain. Aset sekarang yang paling berharga adalah aset hartanah. Jadi semua orang berlumba-lumba lah nak dapatkan tu, disebabkan macam-macam urusan lah. Jadi kita ni adalah yang tak apa baik dengan adik-beradik kita misalnya. Adik-beradik kita pun cucuk mak kita. Mak ada bahagian dekat harta abang misalnya. Bila ada bahagian, cucuk lah. Dia kata tak apa, mak tak payah fikir. Mak kata tak boleh lah apa ni isteri kepada abang duduk dekat situ. Isteri kepada abang duduk dekat situ. Tak patutlah nak cairkan harta tu. Dia nak bayar bahagian. Dia nak bayar bahagian dia tu tak mampu sebab bukannya murah. Rumah ni kalau nak dicairkan, bahagian dia nak tebus, bukan suatu yang murah. Tapi dia kata kalau ikut hukum faraid, ada bahagian tu. Tak apa, nanti pandai-pandailah isteri abang tu nak hidup. Dia kerja lagi pun, dia boleh sewa rumah ke, dia boleh apa-apa ke, anak dia pun dah besar, anak dia boleh tanggung dia. Jadi bila adanya keadaan macam tu, syariat turun dengan cantik. Namun apa yang menguruskannya adalah manusia. Bila menguruskannya adalah manusia, maka kat situlah para ulama meletakkan syarat, sebab dalam sebahagian daripada perkara-perkara syariat tu. Sebab tu tak semua perkara sesuai diamalkan pada ketika itu. Sebab apa? Syarat tidak melayakkan dia. Syarat tidak melayakkannya. Kalau yang paling ringkas sekali, contoh kita nak solat zuhur lepas ni. Solat subuh zuhur, apa syaratnya? Syaratnya tergelincir matahari.
Selagi tak tergelincir syarat tu tak ada, selagi tu kita tak boleh solat zuhur. Tak boleh lah kita nak solat zuhur pukul 10. Kita rasa semangat sikit, kita nak solat zuhur sebelum waktu dia. Tak boleh, sebab syarat dia mesti macam tu. Syarat untuk solat mesti kita kena ada wuduk. Selagi mana tak ada wuduk, selagi itulah mayanglah sunat 10 rakaat pun, 20 rakaat pun tak boleh, sebab syarat tu tak ada. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain. Kalau dalam siasah, hukuman hudud dan sebagainya, para ulama bincang apakah syarat-syarat dia dalam perkara tersebut. Jadi syariat itu diturunkan dengan cantik, tetapi dia mengikut kepada peranan manusia untuk menguruskannya. Jadi bila dalam perkara ni abang, cucu, si mak ni pun kita pun dah biasalah berlaku di sekeliling kita. Kalau di sebelum ni di kalangan artis, tak payahlah kita nak sebut nama, pun berlaku juga bila anak ni, cucu mak ni untuk dapatkan harta bahagian dia. Last sekali mak meninggal pula. Mak meninggal, yang sepatutnya ada bahagian rumah itu kepada mak dia meninggal. Mak dia siapa waris dia? Waris dia adalah anak dia. Anak dia waris kepada mak dia. Jadi ketika itulah anak pun dahlah dia tadi dah cucuk mak dia tadi. Dia pun dah ada bahagian yang dia daripada mak dia tu, kematian berlapis lah tu. Kematian berlapis yang tak dan nak bahagi, tiba-tiba hak waris tu meninggal. Jadi bila keadaan macam tu, terkontang-kanting lah isteri kita. Terkontang-kanting isteri kita, nak bahagi tak mampu, tak bagi, nanti tak ada pula rumah, disebabkan nak kena jual supaya boleh dibahagikan, mudah untuk dibahagikan. Jadi ketika tu macam mana? Jadi ketika tu adalah jalan-jalan yang lain untuk kita menguruskan harta kita. Itu berkenaan dengan pilihan. Kita lakukanlah pilihan yang terbaik apabila kita nak menguruskan harta kita. Kita tahu bahawa zaman sekarang tak sama macam zaman dulu. Kalau dulu ni orang tak kisah. Rumah ni orang dulu buat sendiri je, kan? Tok kita, moyang kita dulu buat sendiri rumah ni. Dia boleh duduk dekat mana-mana, dia boleh teroka, kan? Teroka tanah. Dan itu pun baru berlaku berapa puluh tahun yang sebelum ni. Tu apatah lagi ratus tahun dulu, lagilah tak ada masalah. Jadi mereka tak perlukan financial planning punya peninggalan harta ni. Sekarang kena. Sebab kalau tak buat akan menyebabkan pergaduhan. Sebab itu kalau dulu kita tak dengar sangat pasal gaduh pusaka ni. Tetapi bila sekarang ini dengan adanya sistem yang membantu. Apa sistem yang membantu? Itulah mahkamah. Lawyer pun boleh tahan sekarang ni. Kalau ada saja kes, dia akan sanggup bagi diskaun. Kalau dia susah, bagi diskaun. Kalau dia senang, tambah sikit harga. Upah untuk dia fight dekat dalam mahkamah. Tak kira lah kebajikan ke tak kebajikan ke, siapa yang dilawan tu dia tak kisah dah. Yang janji itu kerja dia. Ada orang upah dia untuk membicarakan kes tersebut. Profesional, kan? Dia tak boleh nak ikut emosi. Kan orang sekarang ni
dia dah bahagikan di antara emosi dan profesional tu. Kalau ya sepatutnya adalah kita emosi tu kan untuk ihsan kan, ihsan kita tu. Jadi bila sekarang ni sistem pekerjaan kita pun nak membezakan di antara profesionalism dengan ihsan pada sekarang ni. Contoh dalam surat dia kata hang kena kerja waktu pukul 8 sampai pukul 5 dengan gaji sekian-sekian, peranan dia sekian-sekian-sekian. Jadi masuklah dia pukul 8 kerja sampai pukul 5 dan dia jaga di kaunter. Kaunter apa? Kaunter apa-apalah, urusan untuk pejabat ke apa-apa ke, untuk orang ramai dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang datang daripada Johor ke sini sebab nak uruskan tanah, cukai tanah ke apa ke, untuk uruskan nak apa, uruskan pembahagian, contohlah, contoh. Jadi marilah daripada Johor ni, mai daripada Johor datang 5-1 minit sampai 5-1 minit sampai, orang kat kaunter kata masa dah habis. Sebab apa? Sebab dia tunjuklah surat dah, kontrak dia, masa dia daripada pukul 8 sampai pukul 5. Itu profesional lah tu. Tetapi adakah ihsan dekat situ? Tak ada. Betul lah, maknanya kalau dia tak bagi pun tak menjadi dosa kepada dia. Tetapi dari sudut ihsan kan, yang lebih baik itu bila amalan kita diselaputi dengan ihsan. Itu ada iman, Islam dan ihsan. Jadi dalam perkara ni, lawyer-lawyer ni misalnya, kalau kita ada lawyer yang baik tu banyak. Lawyer yang baik tu banyak. Kalau kita dekat kita ni pun mungkin ada lawyer kot kat sini kan. Ya, ada yang lawyer yang baik. Tetapi ada lawyer ni dia tak peduli mana yang dia boleh dapat upah dan sebagainya, maka dia akan lawan walaupun pada perkara ni bagi dia tak patutlah misalnya. Tapi disebabkan perkara tersebut, dia minta. Dia beri upah. Jadi bila perkara sedemikian, dia akan memberikan kesan kepada misalnya isteri kita, dan berlaku pergaduhan di antara adik-beradik dan sebagainya.